Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi Dr. Nozira binti Saleh serta sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya Nur Adillah binti Muhammad Zuki A179403 dan sahabat-sahabat saya iaitu Sarah Azirah binti Mashar A184151 dan Siti Nur Munirah binti Muhammad Anwar A180186. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan subjek akhlak dan tasawuf, iaitu kertas kerja yang bertajuk Konsep Islam, Iman dan Ihsan dalam Perspektif Ilmu dan Penghayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan bagi pengenalan dan juga konsep Islam. Okey, pengenalan. Pembangunan dan kemajuan tamadun manusia adalah berkait rapat dengan tahap dan penguasaan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat. Manusia juga akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di sebalik ilmu dan penghayatan tersebut, ianya adalah bertitik tolak daripada memahami konsep iman, Islam dan juga ihsan. Hal ini kerana dalam dunia pendidikan Islam, ia amat menitikberatkan aspek ilmu agama, termasuklah juga ilmu akidah, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Kesimpulannya, penghayatannya bertujuan untuk mengintegrasikan pelajar sehingga pelajar tidak hanya memahami secara teori sahaja bagi konsep iman, Islam dan juga ihsan, akan tetapi pelajar akan dapat merealisasikan teori tersebut dalam kehidupan seharian. Konsep Islam terbahagi kepada dua, iaitu dari segi perkataan dan juga istilah. Kata Islam dari segi perkataan adalah berasal daripada kata kerja iaitu salima, yang bererti bebas dari kecacatan zahir dan batin. Dari segi istilah, kata Islam bermaksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, patuh, tunduk, ikhlas dan jujur sebenar-benarnya kepadanya, serta beriman dengan ajaran-ajaran keagamaan dan kerohanian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bahkan barang siapa aslama, iaitu menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Rukun Islam terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diawali dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, iaitu kalimah yang bermaksud tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah yang hak sedangkan yang lainnya adalah batil. Kemudian dilanjutkan dengan kesaksian bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, iaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membenarkan semua apa yang diberitakannya dan mentaati semua perintahnya serta menjauhi semua yang dilarang dan dicegahnya. Kalimah tauhid tersebut adalah rukun Islam yang pertama kerana ia adalah asal agama dan asasnya merupakan perkara awal yang membawa seseorang hamba ke dalam Islam dan dengannya tertegaknya bumi dan langit. Yang kedua adalah menunaikan solat 5 waktu. Menunaikan solat bermaksud melaksanakan dan mendirikan solat sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Menurut ayat tersebut, menunaikan solat adalah untuk selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengingati Allah, kehidupan kita akan menjadi tenang kerana yakin dengan segala perancangan yang telah diaturkannya untuk kita. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dari sudut bahasa, zakat boleh ditakrifatkan sebagai suci, tumbuh, berkat dan terpuji. Dari sudut istilah pula ialah zakat bermaksud menyucikan harta dan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakil, dan menyucikan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap mereka. Menunaikan zakat dapat
Antara kelebihan menunaikan zakat termasuklah dapat membantu golongan yang kurang rezekinya, dan dengan itu secara tidak langsung ianya dapat membantu memperkukuhkan ekonomi umat Islam demi kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa serta niat daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum dari kamu. Moga-moga kamu akan bertakwa." Terdapat banyak hikmah apabila kita berpuasa, termasuklah dapat membangkitkan sifat belas kasihan terhadap orang-orang miskin dan merasakan keperitan mereka ketika mengalami ujian lapar dan juga dahaga. Rukun Islam yang terakhir ialah menunaikan haji bagi yang mampu. Para ulama telah bersepakat iaitu berijma' bahawa haji telah diwajibkan ke atas umat ini bagi yang mampu melakukannya sekali seumur hidup. Ibadah haji mengandungi banyak manfaat yang besar bagi umat Islam seluruhnya, manfaat di dunia dan juga di akhirat. Ibadah haji mengandungi beberapa ibadah termasuklah tawaf mengelilingi Kaabah, sa'i di antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, di Mina dan di Muzdalifah, melontar jamrah, bermalam di Mina, sembelih hadyu iaitu korban dan dam, cukur kepala dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, konsep iman. Kata iman merupakan bentuk masdar iaitu kata jadian dari fi'il madi amana. Menurut bahasa, iman bermaksud membenarkan dan mempercayakan. Menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, mengikrar dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Definisi iman menurut Imam Al-Ghazali ialah pengakuan dengan lidah iaitu lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun iaitu anggota badan. Jadi secara ringkasnya, orang yang beriman adalah orang yang percaya, mengaku dan mengamalkan. Khususnya bagi umat Islam, keimanan ini sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan keredaan Allah dan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Seperti firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 122 yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga dan mengalir air sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat satu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Oleh itu, terdapat 6 rukun iman yang perlu diketahui oleh umat Islam. Iaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Pengertian beriman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahawa Allah benar-benar ada dengan segala sifat kesempurnaannya. Mengikrarkan dengan lisan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, iaitu kalimah syahadah, serta mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Terdapat 4 unsur beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Yang kedua, beriman akan sifat rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman akan sifat uluhiyah Allah. Dan yang terakhir, beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bermaksud mempercayai bahawa Allah SWT mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala perintahnya. Mereka bukan lelaki, bukan perempuan, bukan jin dan bukan syaitan. Seterusnya, yang ketiga, beriman kepada kitab. Allah SWT menjelaskan ajarannya melalui kitab yang diturunkan kepada para rasul. Melalui perantaraan malaikat, ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa kelalaian. Kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam. Beriman kepada Rasul.
Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui iaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakter masing-masing. Allah SWT mewajibkan atas semua umatnya beriman kepada semua Rasul yang telah diutuskan tanpa membeza-bezakan antara seorang Rasul dengan yang lain. Nabi merupakan seorang lelaki yang merdeka dan mendapat wahyu daripada Allah, tetapi tidak ditugaskan menyampaikan kepada orang lain. Rasul pula merupakan seorang lelaki yang merdeka dan mendapatkan wahyu daripada Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang lain. Baiklah, yang kelima, beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir bermaksud mempercayai bahawa suatu hari kehidupan di alam semesta akan musnah. Sebagai seorang Muslim, wajib kita beriman pada hari akhir untuk mendukung semangat beribadah dan sebagai bukti bahawa hari pembalasan itu benar dan semua manusia mesti dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Baiklah, yang keenam iaitu yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud percaya serta meyakini sepenuh hati bahawa Allah SWT memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Manusia perlu meyakininya bahawa semua yang terjadi atas kehendak dan kuasa Allah SWT. Seterusnya ialah konsep ihsan. Dari sudut bahasa, ihsan bermaksud berbuat baik. Berbuat baik di sini bermaksud berbakti kepada Allah dan berbuat sesuatu yang bermanfaat sama ada untuk diri sendiri, sesama manusia ataupun dengan makhluk lain. Setiap perkara yang dilakukan adalah semata-mata kerana Allah, seolah-olah di mana seseorang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Manakala dari sudut istilah pula, ihsan bermaksud mengabdikan diri dan berbakti kepada Allah dengan dilandasi oleh keikhlasan dan kesedaran. Erti kata lain, ihsan bermaksud melakukan amal ibadah dan amal kebajikan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Konsep ihsan bukan sekadar memelihara hubungan baik dengan Allah semata-mata, malah ihsan juga merangkumi perbuatan dan perlakuan sesama manusia sama ada bersangkutan dengan duniawi atau ukhrawi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah mewajibkan berihsan, iaitu menyempurnakan sesuatu dengan baik dalam semua perkara. Seterusnya ialah dalil-dalil tentang ihsan di dalam Al-Quran. Terdapat banyak dalil-dalil berkaitan dengan ihsan yang mewajibkan berbuat ihsan dalam Al-Quran, seperti mana dalam contoh surah An-Nahl ayat 90 yang mengatakan ihsan adalah perintah Allah, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ihsan berbuat kebajikan adalah keutamaan yang dianjurkan, seperti memberikan manfaat kepada manusia dengan harta, tubuh badan, ilmu dan segala manfaat yang lainnya, sehinggakan berbuat baik kepada haiwan ternak sekalipun dikira sebagai ihsan. Dalil yang kedua adalah berkaitan dengan rahmat Allah dekat dengan orang yang baik, sebagaimana dalam contoh surah Al-A'raf ayat 56 yang bermaksud sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini mengandungi peringatan yang jelas bahawa perintah berbuat baik yang dituntut oleh Allah kepada mereka dan yang mereka tuntut dari Allah adalah rahmatnya. Dan rahmat itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan berdoa kepadanya dengan harapan agar doa yang dipinta itu diterima oleh Allah, dan rasa bimbang jika doa itu tidak diterima oleh Allah. Dengan mengerjakan perintah itu, maka Allah dekatkan apa yang kamu tuntut dari Allah, iaitu rahmatnya. Seterusnya kita beralih kepada contoh-contoh ihsan dalam Islam. Yang pertama, ihsan dalam beribadat kepada Allah. Ihsan dalam beribadat kepada Allah adalah contoh engkau beribadat kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu.
Contoh ihsan dalam hal ibadah adalah menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukan dengan apa jua sekalipun. Contoh dalam ibadah solat, setiap Muslim dituntut memelihara segala syarat dan rukun solat dengan sempurna. Di samping dituntut khusyuk supaya solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran dan maksiat. Begitu juga setiap yang bergelar Muslim diwajibkan untuk berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Semua contoh ini tidak akan mampu kita jalani kecuali apabila kita merasa bahawa kita melihat Allah Ta'ala, atau setidaknya kita merasai seperti diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan berbuat baik atau ihsan kepada kedua ibu bapa, yang mana antara makhluk yang paling hampir dengan kita ialah ibu bapa kita. Berbuat baik kepada ibu bapa adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam. Malah menyakiti mereka adalah dilarang dan ia merupakan satu dosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar manusia menyembahnya dan mentauhidkannya disertakan dengan berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa, sama seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kewajipan selanjutnya adalah berbuat baik kepada ataupun ihsan kepada kaum kerabat atau keluarga. Silaturahim merupakan kunci untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab paling utama terputusnya hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya adalah kerana terputusnya hubungan silaturahim. Menjalin hubungan dengan kaum kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah SWT menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan perosak di muka bumi. Contohnya salah satu bentuk ihsan kepada kaum kerabat adalah bersedekah kepada mereka. Yang keempat ialah ihsan kepada haiwan. Seorang Muslim juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada haiwan, baik haiwan ternak seperti kambing, lembu, kerbau, maupun haiwan peliharaan seperti kuda, keledai dan sebagainya. Contohnya dalam urusan penyembelihan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, iaitu berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah mempertajamkan mata pisaunya. Islam memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik kepada haiwan, serta mengutuk dan memberikan pembalasan yang buruk buat mereka yang menyakiti haiwan. Demikianlah konsep ihsan yang perlu difahami, dihayati serta dipraktikkan dalam segala aspek kehidupan. Penghayatan secara menyeluruh terhadap konsep ihsan membolehkan manusia mencapai matlamat yang diimpikan ke arah melahirkan individu yang bertakwa.